Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat sembahyang maghrib berjemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi taufik pada kita supaya kita menyertai majlis ilmu, majlis bacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga majlis yang dilingkungi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa bulanan kita akan sambung bacaan hadis daripada kitab Mishkatul Masabih, Kitabul Ilm, hadis yang ke-211 insyaallah. Wa 'an Ibn Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwali, tidak dibunuh seseorang secara zalim melainkan dosanya berada ataupun kiflum min damiha, tanggungan daripada darahnya, pembunuhannya itu akan ada di atas anak pertama Nabi Adam alaihi salam, anak sulung anak pertama Nabi Adam alaihi salam, iaitu Qabil namanya. Dia bunuh saudara dia, adik dia Habil. Maksudnya dosa pembunuhan secara zalim mula daripada Qabil. Maksudnya hadis ini, orang yang memulakan dosa awal sekali kemudian dituruti oleh manusia lain dosa itu, seperti mana Qabil bunuh adik dia, manusia lain juga berlaku pembunuhan, membunuh satu sama lain secara zalim dengan tidak ada hak kebenaran. Boleh bunuh seseorang Islam mengikut kebenaran daripada hukum Islam, tanpa cara itu membunuh seseorang dengan zalim, dosa-dosa itu akan ditanggung oleh Qabil, pembunuh pertama. Jadi daripada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan supaya tidak melakukan dosa-dosa dan juga utama sekali menjauhi diri daripada kezaliman terhadap orang lain. Qabil menanggung ke semua bahagian dosa bunuh secara zalim itu, li'annahu awwalu man sannal qatla, kerana dia
mula-mula sekali mengadakan perjalanan pembunuhan secara zalim itu, disebabkan itulah dosa-dosa kemudian akan ditanggung oleh Qabil. Muttafaqun alaih. Al-fasl al-thani an Katsir bin Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda'i fi masjid Dimashq. Riwayat daripada Katsir bin Qais, dia kata saya duduk bersama dengan sahabat Abi Darda di masjid Dimashq. Faja'a rajulun Masjid Dimashq maksudnya masjid di negeri Syam. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Faqala, lelaki itu kata, ya Abu Darda'i, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku datang di sisi engkau ni daripada Madinah Rasul, daripada tempat bandar Madinah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap dan meninggal, wafat di situ. Daripada situlah aku datang ke negeri Syam di sisi engkau ni. Tujuannya li hadisin, untuk satu hadis. Balaghani, berita berkenaan dengan hadis itu sampai kepada aku, annaka haddastahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau dah meriwayatkan hadis itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ji'tu li hajatin, saya yang datang ni kerana keperluan itu. Maksudnya aku datang ke negeri Syam ni semata-mata aku mau dengar hadis tu daripada engkau. Sedangkan hadis tu, lelaki yang datang ni dia dah tahu, dah dengar daripada orang lain. Sambil tu dia dapat berita hadis ni asalnya diriwayat oleh Abu Darda, sahabat tu. Jadi golongan muhaddisin, golongan yang riwayat hadis, kebiasaan mereka ni, mereka mencari sanad tinggi. Jadi kalau dia puas hati dengan apa yang dia dah dengar daripada orang lain, maksudnya sanad dia agak panjang daripada dia, syekh dia dengar riwayat tu, kemudian beberapa orang ada pertengahan nak sampai Abu Darda tu, barulah sanad tu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya agak panjang. Itu dalam istilah muhaddisin panggil sanad nazil. Jadi lelaki itu dia nak usaha untuk dapatkan sanad ali, sanad tinggi. Sekiranya dia dapat dengar hadis itu terus daripada Abu Darda, maksudnya sanad dia tinggi, dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat. Di antara dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada seorang sahabat, Abu Darda sahaja. Jadi itu kebiasaan ataupun keinginan orang-orang riwayat hadis, mereka mencari sanad tinggi. Jadi mencari sanad tinggi, sanad ali, itu silsilah tu, cara tu bukan muhaddisin kemudian adakan cara tu, tidak. Cara seperti itu dah pun mula daripada zaman sahabat, daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud dah mula cara tu. Abdullah bin Mas'ud,
daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni anak saudara Maimunah radhiyallahu taala anha. Maimunah ummul mukminin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ni masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, dia masih budak lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Umur dia baru 13 tahun. Lagipun dia ni anak saudara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itu Abdullah bin Abbas ni bebas boleh masuk keluar rumah Maimunah, mak saudara dia. Dan waktu malam juga Abdullah bin Abbas suka nak pergi tidur rumah mak saudara dia ketika mana giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di rumah mak saudara dia. Tujuannya dia pergi tidur di rumah mak saudara dia nak tahu dan dia nak belajar macam mana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu malam buat ibadat dan dia nak turut buat sama dan nak belajar cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadat pada waktu malam tu. Itulah tujuan dia. Jadi kalaulah dia tak pergi tidur begitu, dia ambil tahu daripada mak saudara dia Maimunah radhiyallahu taala anha pun boleh juga. Dia boleh tanya mak saudara dia macam mana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadat pada waktu malam, sembahyang tahajud macam mana, bila bangun tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa apa, adakah baca ayat-ayat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang berapa rakaat dan sebagainya. Semua amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pada waktu malam tu, dia boleh ambil tahu daripada mak saudara dia. Walaupun begitu, sahabat Abdullah bin Abbas dia ada keinginan tinggi. Dia juga mau cari sanad tinggi. Kalau dia dapat tahu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Maimunah radhiyallahu taala anha, antara dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampai kepada dia ni Maimunah radhiyallahu taala anha. Kalau dia sendiri pergi tengok dan turut ibadat bersama dengan Rasulullah SAW waktu malam, maksudnya amalan tu dia terima terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dinamakan dalam istilah muhaddisin sanad ali. Maksudnya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang riwayat hadis tidak ramai bilangan rawi, sanad hadis seperti itu dinamakan sanad ali, sanad tinggi. Jadi usaha mencari sanad ali ini datang daripada sahabat dan dah wujud zaman sahabat lagi, kemudian zaman tabi'in, zaman di mana hidup imam-imam mujtahidin seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pun dah wujud sanad ali seperti mana Imam Abu Hanifah. Antara dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada seorang sahabat sahaja. Itu dalam istilah muhaddisin dinamakan uhadiyat, hadis-hadis itu. Dan begitu juga antara Imam Abu Hanifah dan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada yang riwayat hadis ni dua orang sahaja, sahabat dan juga tabi'i kibar, sama-sama tabi'i kibar dengan Imam Abu Hanifah. Jadi dengan cara itu di sisi Imam Abu Hanifah juga ada hadis-hadis dengan sanad tinggi uhadiyat,
lebih kurang 20 hadis, 20 lebih hadis, dan juga sunaiyat campur semua sekali lebih kurang 270 hadis di sisi Imam Abu Hanifah, dan begitu juga di sisi Imam Malik. Antara Imam Malik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada 2 orang rawi. Itu sanad tinggi. Bagi Imam Malik ada 153 hadis sanad sunaiyat, dinamakan sunaiyat Abi Hanifah, sunaiyat Imam Malik, begitu. Dan begitu juga di sisi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ada hadis-hadis dinamakan sanad Ali sulasiyat Imam Syafi'i, sulasiyat Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga sulasiyat Imam Bukhari. Maksud sulasiyat ni antara imam hadis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang riwayat 3 orang. Jadi Imam Bukhari juga begitu, ada 22 hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis-hadisnya ada isi dalam kitab Sahih Bukhari 7,000 lebih. Dalam 7,000 lebih, hampir 8,000 hadis dalam Bukhari. Dalam tu ada sanad tinggi daripada Imam Bukhari, ada 22 hadis. Maksudnya antara Imam Bukhari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rawi 3 orang. Itu panggil sulasiyat Bukhari, 22 hadis. Dalam 22 hadis tadi, 11 hadis diriwayat daripada Imam Makki bin Ibrahim. Dalam Bukhari selalu kita dengar haddatsana Makki bin Ibrahim, gitu. Jadi Makki bin Ibrahim punya hadis 11 hadis dalam 22 hadis tadi. Makki bin Ibrahim tu anak murid Imam Abu Hanifah. Begitu juga 6 buah hadis dalam 22 hadis tu daripada Imam Dhahhak bin Makhlad. Dhahhak bin Makhlad, daripada Dhahhak bin Makhlad tu ada 6 riwayat dalam 22 hadis tadi. Imam Dhahhak bin Makhlad juga anak murid Imam Abu Hanifah. Dan begitu juga 3 hadis lagi datang daripada Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Dia tu anak murid Imam Zufar. Imam Zufar juga anak murid Imam Abu Hanifah. Jadi salah silah imam-imam hadis dan imam-imam mujtahidin, imam-imam mazhab ni, sanad-sanad mereka ni bersambung satu sama lain. Jadi seperti mana imam-imam hadis, imam kutubus sittah, imam masyhur dalam bidang hadis, 6 imam, mereka pandai hadis. Begitu juga imam mazhab, imam fatwa, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka juga pandai hadis. Dan sanad imam-imam mujtahidin, imam-imam mazhab ni lebih tinggi daripada sanad imam hadis. Jadi sanad Imam Abu Hanifah dan sanad Imam Malik lebih tinggi daripada sanad Imam Bukhari. Jadi kita perlu ambil tahu semua dan perlu kita kagum dengan imam-imam kita, dan kita tak perlu meninggikan mana-mana imam dan merendahkan imam lain dan sebagainya. Sikap seperti itu tidak boleh bawa dalam bidang ilmu ni. Baik itu berkenaan dengan sahabat-sahabat, mereka mencari sanad tinggi. Begitu juga seorang lelaki yang dengar hadis dah daripada orang lain dah, kemudian dia tahu hadis ni datang riwayat daripada Abu Darda. Jadi susah payah daripada Madinah ke negeri Syam, Dimashq,
Syria, dia datang tujuannya dia nak dengar hadis daripada Abu Darda tu. Jadi dengan itu dia akan dapat sanad tinggi, seperti mana Abdullah bin Abbas mencari sanad tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara dia pergi bermalam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Maimunah radhiyallahu taala anha. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Bila lelaki itu sampai di sisi Abu Darda, dia minta Abu Darda riwayat dia hadis di mana dia dah dengar daripada orang yang mana Abu Darda sendiri dengar hadis itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah Abu Darda lah riwayat hadis itu. Dia minta Abu Darda baca hadis itu. Jadi Abu Darda kata, aku dengar hadis itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sesiapa meneruskan perjalanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, sesiapa meneruskan perjalanan yang mencari ilmu pada perjalanan itu, maksudnya orang keluar daripada rumah kemudian tujuan dia keluar daripada rumah ni hendak mencari ilmu agama untuk mengetahui hukum ahkam Allah dan juga untuk beramal dengan kehendak Allah dan Rasul, mempelajari ilmu agama. Sama ada dia datang di masjid, keluar mai daripada rumah, nak dengar orang mengajar, nak belajar, nak amal, atau pergi madrasah, belajar dengan syekh-syekh di madrasah, guru-guru di madrasah. Maksudnya begitu, orang dah keluar daripada rumah pergi ke tempat boleh dapat ilmu tu. Sekiranya dia berjalan begitu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, Allah Subhanahu wa taala buka jalan bagi dia dengan sebab mencari ilmu tu, akan buka jalan-jalan syurga. Jalan-jalan boleh masuk syurga ni ada banyak. Seseorang mencari ilmu, dia akan jumpa banyak perjalanan menuju ke syurga. Kemudian dia akan mampu beramal dengan apa yang dia belajar tu. Di situlah dia akan menuju ke syurga. Maksudnya sesiapa mencari ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia supaya dia dapat beramal dengan apa yang dia dapat belajar, kemudian dia akan mudah masuk syurga. Jadi ilmu akan menjadi asbab seseorang boleh masuk ke syurga. Jadi sebenarnya akan masuk syurga ni dengan beriman kepada Allah dan beramal saleh. Jadi kita sudah beriman kepada Allah dan Rasul, nak amal saleh, nak sembahyang 5 waktu, nak puasa, nak bayar zakat, nak tunaikan haji, umrah, semuanya kita tak boleh buat ikut suka kita. Kita kena belajar cara sembahyang, kena belajar cara puasa, kena belajar cara keluar zakat, dan juga cara tunaikan haji dan umrah. Semuanya, semua amalan saleh terletak di atas pengetahuan ilmu agama. Jadi sebab itulah untuk kita mudah amal-amal saleh, perlu kita belajar ilmu agama. Seboleh-bolehnya kita pergi madrasah di mana ada pusat-pusat pengajian ilmu agama, luangkan masa kita belajar di situ. Dengan itu kita akan dapat banyak ilmu dan
kita dapat cari ilmu begitu luas, pengetahuan yang mendalam, cukup ilmu apa yang kita menghendaki akan dapat situ. Kalaulah kita tidak ada peluang macam tu, masih ada lagi tempat lain di mana ada buat kuliah-kuliah ataupun kelas-kelas pengajian bagi orang tua, ataupun di masjid-masjid ada orang mengajar asas fardu ain bagi orang ramai. Kita pergi masjid, duduk di majlis agama, dengar orang mengajar, ambil tahu ilmu-ilmu pengetahuan untuk mengesahkan amalan harian kita. Kalau kita buat juga amalan ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, tanpa kita belajar, kita buat, amalan tu akan dapat buat, tapi kita sendiri tidak pasti amalan kita lakukan itu sah ataupun tidak, boleh diterima di sisi Allah ataupun akan ditolak, kita sendiri tidak tahu. Jadi sekurang-kurangnya bagi setiap orang Islam mesti mempunyai ilmu fardu ain untuk mengesahkan amalan harian kita. Kita buat kerja apa? Kalau kita orang meniaga, kita perlu tahu hukum ahkam berkenaan dengan perniagaan itu. Kalau kita buat apa-apa kerja lain berkait dengan urusan-urusan itu, perlu kita ambil tahu sah ataupun tidak sah apa yang kita lakukan itu dalam harian, sepenuh masa amalan-amalan kita perlu kita mengesahkan dengan ilmu, barulah amal salih kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menuju ke syurga dengan beriman dan amal salih untuk mengesah dan diterima di sisi Allah. Amalan-amalan kita ni perlu kepada ilmu. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam galak kepada umat dia dalam hadis ni supaya tumpu mempelajari ilmu agama, utamakan mempelajari ilmu agama. Dengan ilmu-ilmu itulah akan mudah sampai ke jalan masuk syurga. Dan orang belajar ilmu agama ni banyak kelebihan bagi dia. Utama sekali wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridal li talibil ilmi. Dan sesungguhnya malaikat maksudnya malaikatur rahmah, malaikat yang membawa rahmat. Malaikat itu akan meletakkan, akan hamparkan sayap-sayap mereka kerana terlalu rida dengan penuntut ilmu itu. Penuntut ilmu yang mencari ilmu agama, dia berjalan, dia akan berjalan di atas sayap malaikat hampa letak sayap dia di bawah tapak kaki yang belajar ilmu itu. Begitu mulia di sisi malaikat orang mempelajari ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala tinggikan darjat penuntut ilmu dengan dimuliakan oleh malaikat-malaikatnya. Wa innal alima yustaghfaru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan sesungguhnya orang alim diminta ampun baginya oleh makhluk yang ada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi. Maksudnya malaikat-malaikat dan juga manusia dan jin dan juga binatang-binatang lain. Wal haitanu fi jawfil ma'i, sehingga ikan hidup di
dalam laut juga akan minta ampun bagi orang belajar ilmu agama. Jadi dengan kita mempelajari ilmu agama ni, kita akan dapat doa baik supaya dapat diampun dosa-dosa kita. Itu keuntungan besar bagi manusia. Doa daripada malaikat diterima di sisi Allah, dan makhluk-makhluk tolong minta doa bagi penuntut ilmu, itu juga akan diterima di sisi Allah. Jadi dengan hanya kita usaha mencari ilmu, keuntungan bagi kitanya banyak. Pertama sekali kita dapat ilmu untuk amal-amal salih kita harian. Yang kedua, kita akan dapat kemuliaan daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita sentiasa diampun dosa-dosa kecil disebabkan doa berkat daripada malaikat-malaikat dan juga manusia, jin dan makhluk-makhluk lain, termasuklah ikan hidup dalam air pun akan minta istighfar bagi orang-orang yang mempelajari ilmu, disebabkan orang yang mempelajari ilmu bila mereka beramal menuruti perintah Allah dan Rasul, Allah Subhanahu wa taala suka dengan golongan seperti itu dan akan turunkan rahmat-rahmat daripada Allah. Dengan turunnya rahmat-rahmat itu, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain juga turut menikmati rahmat-rahmat itu dan dapat duduk di atas muka bumi dengan senang, tenang dan tidak ada apa-apa kesusahan, masalah-masalah tidak ada. Bila seseorang tidak mempelajari ilmu agama dan tidak peduli dengan amalan-amalan harian yang wajib dia laksanakan, duduk dalam keadaan suka berbuat dosa dan tidak ingat dengan Allah dan Rasul. Kalaulah golongan manusia hidup dengan cara itu, seolah-olah amalan-amalan manusia semua ni sedang menarik azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara itu, bila turun azab ke semua makhluk lain pun akan disiksa, dan ikan hidup dalam lautan juga tidak tenang, seperti tsunami dan sebagainya. Itu membawa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu semua makhluk sedia nak tolong doa supaya dapat diampun dosa bagi orang alim yang sentiasa mencari ilmu. Dengan berkat ilmu dan amal daripada orang-orang salih, orang alim, dunia akan dapat aman dan ketenangan dalam kehidupan semua makhluk. Jadi kelebihan orang alim ni begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna fadlal alimin 'alal 'abidi, dan sesungguhnya kelebihan orang alim di atas orang abid. Alim dan abid. Kita kena faham maksud alim. Alim ni biasa orang ada ilmu agama, kepandaian tafsir, hadis, fiqh, tasawuf dan banyak ilmu cukup dengan dia. Dia dah menguasai semua ilmu agama. Abid juga, dia pun belajar juga ilmu agama, cukup-cukup ilmu untuk dia amal. Dan boleh juga abid pun boleh sampaikan ilmu apa yang dia dah belajar kepada orang lain. Tapi alim ni bila dia dah belajar, dah ada ilmu, dah pandai, dia sampaikan ilmu dia kepada orang lain. Abid ni walaupun dia dah ada ilmu, dah pandai, dia tidak minat
sampaikan ilmu dia kepada orang lain. Dia minat nak buat ibadat, rajin buat amal ibadat untuk diri dia sendiri. Dia akan gunakan masa kehidupan dia sepenuh masa untuk buat ibadat. Orang alim ni dia akan guna masa dia sepenuh masa untuk sampaikan ilmu agama kepada orang lain. Walaupun amalan dia tidak banyak seperti abid tadi, alim dia akan tunaikan amalan fardu, kewajipan amalan-amalan tu, kemudian amalan-amalan lain, sunan, nawafil dan sebagainya. Banding dengan abid tadi, abid lagi lebih. Alim tu kurang masa, tidak sempat nak duduk buat ibadat banyak, nak duduk sembahyang sunat banyak, nak duduk baca tilawah Quran tak sempat, nak duduk zikir di dalam masjid tak ada masa. Sudah buat amalan fardu, dia kena segera untuk sampaikan ilmu agama. Itulah perbezaan antara alim dan abid tu. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan alim dengan abid tadi bezanya darajat kafadlil qamari lailatal badari ala sairil kawakib. Seperti mana perbezaan keutamaan bulan purnama dengan kesemua bintang yang lain. Maknanya bulan purnama cerah, cerahnya bulan purnama nak banding dengan cerahnya daripada bintang tidak dapat. Bulan purnama lebih cerah. Begitu juga ilmu, sinar ilmu daripada alim ni lebih menyeluruh kepada umat berbanding dengan amal ibadat daripada abid. Dia buat amal untuk diri sendiri. Perbezaannya begitu jauh. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain ada sebut perbezaan antara alim dan abid ni seolah-olah di antara aku dan kamu. Maksudnya kelebihan orang alim ni begitu tinggi. Jadi sebab tu kita perlu menghormati alim ulama, jumpa dengan alim ulama, kita hormat, dan kalau boleh kita khidmat alim ulama dan kita dapatkan doa berkat daripada mereka. Kalau kita tidak dapat peluang seperti itu, kita duduk diam, itu lebih baik daripada kita mencaci kepada alim ulama. Itu perlu kita kawal diri. InsyaAllah kita sambung sikit. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya Nabi Anbiya tidak tinggal pesaka dinar dan dirham. Maksudnya Nabi Anbiya tidak tinggal harta pesaka untuk ahli keluarga dia dan juga untuk umat dia. Maksudnya Nabi Anbiya hidup pun tidak utamakan kesenangan dunia. Mereka hidup biasa. Ketika mereka meninggal, tidak ada tinggal harta dunia, bukan untuk umat, untuk anak isteri dia pun tidak ada tinggal satu pun. Hanya wa innama warasul ilma, hanya mereka tinggal pesaka adalah ilmu ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat dia selama 23 tahun, ilmu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal sebagai pesaka bagi umat. Jadi kita nak dapat
pesaka daripada Nabi Anbiya, kita perlu menghabiskan kehidupan kita untuk mencari ilmu. Orang dapat ilmu sedikit, maksudnya dia dapat pesaka daripada Nabi, daripada Rasulullah sedikit. Orang dapat ilmu banyak, dapat pesaka, dapat menerima pesaka daripada Rasulullah SAW begitu banyak. Sebab tu Nabi SAW bersabda, "Wa man akhadahu akhadha bihadzin wafir." Sesiapa mengambil ilmu, menerima pesaka tu, mempelajari ilmu agama tu, dialah dah dapat banyak habuan. Maksudnya habuan besar dia terima daripada Rasulullah SAW. Jadi berdasarkan galakan daripada hadis ni, seseorang perlu usaha mempelajari ilmu sampailah dia jadi alim ulama yang memberi manfaat kepada umat Rasulullah SAW dengan menyampaikan ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi untuk kita menjadi seorang alim ni, perlu kita mempelajari banyak ilmu. Utama sekali kita mau jadi alim ni, maksudnya mau memahami Al-Quran dan juga hadis bagaikan tafsir bagi Al-Quranul Karim. Juga kita mau memahami, mau pandai. Utama sekali dalam ilmu Islam ni Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita pandai baca Quran, mahir tajwid, tarannum, belagu kita boleh, suara sedap, baca Quran pandai, itu baru satu bahagian. Bukan dah jadi alim menguasai semua ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, tidak. Baru dapat satu bahagian ilmu. Sebab untuk memahami Al-Quranul Karim ni perlu seseorang itu menguasai 14 ilmu, 14 bidang ilmu. Dalam tu salah satunya qiraah, membaca Al-Quran dengan tajwid, tarannum dan sebagainya. Ilmu qiraah juga begitu luas, itu satu bidang. Dan satu lagi lughah, memahami bahasa Arab. Kita belajar lughah, mahir bahasa Arab. Tapi baru kita mahir bahasa Arab, kita tidak memahami betul-betul Al-Quran dan Al-Hadis lagi. Begitu juga ada banyak bidang ilmu, usul fiqh, usul hadis, nahwu saraf, bayan, badi', ma'ani dan lain-lain. Sampailah ulama bilang 14 ilmu, dan sesetengah ulama bilang sampai 16 ilmu. Bila seseorang dapat belajar ke semua ilmu tu, setelah dia mahir semua ilmu tu, dia akan belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika tu melalui penyampaian Rasulullah SAW dalam hadis-hadis tu, seseorang akan memahami tafsir Al-Quran. Jadi kita nak faham tafsir Al-Quran ni, utama sekali kita ambil tafsir daripada ulama tafsir ayat-ayat Quran melalui ayat Quran. Itu tafsir tinggi sekali, memahami Al-Quranul Karim secara tinggi. Itu dinamakan tafsirul ayat bil ayat. Yang kedua, untuk memahami tafsir ayat-ayat itu perlu mahir hadis. Sebab ayat-ayat Quran
tafsir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdaan dia, dengan amalan dia, dan dengan pengakuan amalan sahabat daripada Rasulullah dan sebagainya. Itu dinamakan hadis. Untuk memahami tafsir, ada ilmu tafsir dan banyak lagi bidang dalam tafsir kita kena tahu. Dalam hadis pun begitu. Bunyi hadis senang. Sekarang ni kita boleh sebut sahih, dhaif, kita ingat dah pandai hadis. Itu tak masuk buku lagi, baru boleh sebut sedua sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Kita mau amal sahih, dhaif tak mau, hadis palsu kita tak mau amal, boleh sebut setakat tu. Bukan jadi ulama hadis, bukan muhaddis, bukan masuk dalam golongan muhaddisin. Itu baru tahu sikit-sikit. Dalam bidang hadis ada banyak bidang ilmu. Itu kita perlu menguasai. Kemudian daripada itu, ilmu utama Al-Quran dan Al-Hadis tu kita nak faham ni, banyak bidang ilmu kita kena belajar. Kemudian kita ambil faham Al-Quran dan Al-Hadis melalui fahaman daripada ulama mufassirin mu'tabar dan juga syarahan-syarahan hadis. Kita terima fahaman mu'tabar daripada muhaddisin mu'tabar. Baca ayat tafsir ikut suka tanpa ada ilmu-ilmu yang saya sebut tadi. Baca hadis syarah ikut sendiri. Syarah apa? Panggil syarah IT. IT apa? Ikut terlintas. Tafsir ayat, tafsir IT, ikut terlintas. Syarah hadis, syarah IT, ikut terlintas juga. Sebab tak ada ilmu, kita faham macam mana pakai tembak begitu. Saya faham macam ni, saya faham beginilah. Itu tanda-tanda orang pakai tembak begitu. Ingat, jaga. Jadi kita kena ambil daripada ulama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal pesaka ni. Pesaka apa? Dalam hadis dah sebut pesaka ilmu. Yang menerima ilmu ni siapa? Bukan kita, alim ulama. Nah, seperti imam-imam mujtahidin, imam-imam mufassirin, imam-imam muhaddisin wujud di zaman khairul qurun. Kita rujuk ilmu kita kepada ulama-ulama tu. Ulama-ulama tu hidup zaman mereka ni hampir dengan zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Fahaman agama datang daripada Rasulullah dan sahabat. Mereka lah sambut dulu, mereka faham dulu. Kita kemudian ni fahaman sebenar kurang. Ilmu untuk memahami tafsir hadis, banyak bidang ilmu kita tidak menguasai. Ada sesetengah mahir Quran, tajwid, ada sesetengah mahir lughah, sesetengah mahir fiqah, yang lain tidak mahir. Ada sesetengah mahir bab akidah, bidang lain kurang pula. Begitulah keadaan umat sekarang ni. Tidak seperti alim ulama dulu, seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari. Mereka ni mahir semua bidang ilmu, alim sungguh. Mereka lah mampu memahami Al-Quran dan Al-Hadis, dan mereka lah sampaikan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis kepada umat kemudian. Jadi mereka lah menerima pesaka ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa pun kita mau faham, kita mau amal, kita rujuk kembali kepada ulama tu. Apa fahaman ulama dulu? Mereka faham ayat ni macam mana? Terkadang kita faham maksud lain, tak sama dengan ulama dulu. Kadang pembawakan maksud ayat Quran bercanggah dengan fahaman sahabat.
ulama zaman sekarang duk bawa orang-orang jahil tidak tahu apa-apa ni, anggap dialah alim, ikut apa dia sampaikan, sedangkan banyak kesalahan ada dalam penyampaian tafsir ayat Quran dan hadis-hadis tu kita tidak tahu, ikut sahaja. Jadi alim ulama lah tanggungjawab besar, sepatutnya belajar betul-betul ilmu Al-Quran dan Al-Hadis betul tepat dengan fahaman sahabat dan fahaman tabi'i dan juga tabi'i, golongan ulama yang wujud dalam lingkungan 300 Hijriah. Di situlah ada ilmu sebenar dan asli ilmu agama Islam. Jadi banyak kitab-kitab alim ulama zaman khairul qurun, mereka dah karang ilmu mereka dah tinggal dalam bentuk buku, kita belajar. Jadi jangan kita bawa cara sendiri, agak-agak boleh merosakkan agama dan boleh kelirukan dan juga boleh celaru fikiran umat Islam. Cara-cara tu kita tak boleh bawa, dan kita yang belajar ni pun perlu kita tapis nak ambil ilmu daripada siapa. Itu penting. Tak boleh kita dengar semua, mau pakai, mau amal semua orang sebut, kita periksa betul-betul. Itulah cara kita nak amal dengan Islam. وعن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. Riwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili, dia kata diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang lelaki yang berbeza keadaan. Salah satu daripada dua itu adalah abid yang rajin ibadat, kurang dari sudut penyampaian ilmu agama kepada umat Rasulullah SAW. Wal akharu alimun, dan yang seorang lagi alim dia tumpu kepada penyampaian ilmu kepada umat Rasulullah walaupun tidak banyak ibadat seperti abid itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda perbezaan antara alim dan abid itu, sabdanya fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan ataupun kelebihan alim di atas abid ni seperti mana kelebihan keutamaan aku di atas orang paling rendah darajat di kalangan kamu. Manusia paling rendah darajat di kalangan manusia. Kalau nak banding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh beza, tak boleh nak banding. Begitu juga abid yang rajin ibadat dengan alim yang tunaikan tugas dia menyampaikan ilmu agama kepada umat Rasulullah, jauh beza. Jadi bila seseorang menunaikan tugas itu seperti mana disebut dalam hadis itu, akan dapat doa daripada malaikat dan sebagainya. Dalam hadis ni pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu jawapan tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung lagi bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huti la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat ke atas yang mengajar kebaikan ataupun yang mengajar ilmu agama kepada orang ramai, dan juga malaikat memohon maghfirat bagi alim
yang mengajar ilmu kepada orang ramai, dan juga malaikat rahmat meminta ampun dosa bagi orang alim yang mengajar ilmu agama kepada orang lain, dan juga penghuni langit, malaikat-malaikat, dan juga penghuni bumi seperti manusia, jin, binatang-binatang, hatta namlah, sehingga semut yang ada dalam lubang dia sekalipun, dan juga ikan hidup dalam laut, dalam air, juga memohon ampun dosa bagi orang alim yang mengajar kebaikan kepada orang ramai. Jadi kelebihan orang alim begitu besar, banding dengan orang biasa kita jauh beza. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan begitu disebabkan mereka menerima pesaka daripada Rasulullah, iaitu ilmu Al-Quran dan Al-Hadis yang Rasulullah SAW tinggal kepada sahabat-sahabat. Jadi kita usaha seboleh-bolehnya kita jadi alim, serba-serbi kita mahir, pandai. Kalau tak pandai macam tu pun, setakat mana kita mampu, kita usaha, walaupun tak jadi alim besar, alim kecil. Kalau tidak alim kecil pun ustaz besar, tidak ustaz besar pun ustaz kecil. Begitulah, ada peringkat-peringkat kepada orang pandai ilmu agama. Jadi yang kurang pandai belajar daripada yang lebih pandai. Orang tak tahu apa dianggap jahil, usaha supaya hilang kejahilan ada pada kita. Sekurang-kurangnya kita mahir amalan-amalan kita lakukan harian, dikatakan ilmu fardu ain. Pertama dalam bab akidah, yang kedua dalam bab fiqh, yang ketiga dalam amalan tasawuf. Tiga tu penting. Kita perlu betulkan akidah, betul hubungan akidah kita dengan Allah dan Rasul. Itu kita akan dapat dengan mempelajari ilmu usuluddin, dan juga untuk mengesah amalan harian kita, nak mengesah sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, fardu ain bagi kita. Kita perlu belajar fiqh. Yang ketiga, setelah kita dah betul akidah, dah sah amalan kita, tambah lagi kita nak dapat hubungan rapat dengan Allah, nak bersihkan jiwa kita, nak buang sifat-sifat yang buruk daripada hati kita, dan nak masukkan sifat-sifat yang baik dalam hati kita. Perlu kita mempelajari ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati jiwa seseorang. Dengan tiga ilmu tu kita akan dapat akidah yang betul, amalan harian kita sah, dan kita akan dapat mendampingi dengan Allah. Jadi tiga ilmu ni bukan ulama reka. Sebenarnya tiga ilmu tu dipetik ambil daripada hadis Jibril alaihissalam. Ada hadis selalu kita dengar, Jibril alaihissalam datang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuka soalan, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apa erti iman? Apa erti Islam? Apa erti ihsan? Tiga soalan tu. Jadi iman ni seperti mana kita semua faham rukun iman. Islam kita faham rukun Islam. Ihsan ni zaman Rasulullah panggil ihsan ataupun zuhud. Zaman kita sekarang ni panggil tasawuf. Beza nama, hakikatnya sama. Jadi untuk betulkan akidah, kita mau jaga rukun iman, perlu kita belajar ilmu akaid. Ilmu akaid sekarang dinamakan ilmu usuluddin. Istilah
panggilan beza. Hakikatnya ilmu akidah sama. Akidah zaman Rasulullah, zaman sahabat, dibawa oleh ulama tabi'in dan ulama tabi'in seterusnya, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bawa ilmu akidah tu, kita belajar betulkan akidah kita dengan Allah dan Rasul, dan juga kita belajar ilmu fiqah. Fiqah penting. Dalam fiqah ni ada hukum ahkam ke semua urusan kita akan hadapi dalam kehidupan kita, sah ataupun tidak. Dengan ilmu fiqah tu kita akan dapat tahu. Kemudian kita belajar ilmu tasawuf, asas ilmu tasawuf, macam mana nak kenal betul-betul dengan Allah dan Rasul, macam mana nak bersihkan jiwa kita supaya sentiasa dapat hubungan baik dengan Allah. Kalaulah 3 perkara yang diambil daripada hadis Jibril tadi kita amal, walaupun orang tu tidak jadi alim, tidak hafiz, tidak muhaddis, tidak mufassir sekalipun, Allah Subhanahu wa taala akan sayang dia. Walaupun tidak alim boleh jadi wali Allah, tidak semestinya syarat sah jadi wali ni mesti alim besar, tidak. Kalau kita akidah betul, amalan harian kita sah, hubungan dalaman kita dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada, Allah akan sayang kita. Itulah penting bagi kita. Jadi yang mampu belajar ilmu agama secara mendalam, belajar. Kalau tak mampu nak belajar, dah besar, dah menikah umur, dah tua, ada juga jalan bagi anak-anak kita belajar ilmu agama. Anak cucu kita belajar ilmu agama. Hantar tempat-tempat boleh dapat ilmu agama secara mendalam. Setakat sekolah, setakat belajar sikit-sikit begitu, itu tidak akan jadi alim. Kita cari tempat mana anak cucu kita boleh jadi alim, hantar situ. Itu kita boleh usaha, walaupun kita dah meningkat umur, dah tua. Dan bagi yang muda-muda boleh siap sedia dan azam untuk jadi alim. Nak cari ilmu, pertama untuk dapat keridaan Allah, yang kedua untuk amal dengan ilmu-ilmu tu, yang ketiga apa dah belajar dan sampaikan balik kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha. Kalau tak dapat usaha macam tu, tak jadi alim sungguh, tak apa juga. Akhir sekali sentiasa kita usaha supaya kita mampu menguasai ilmu fardu ain penting bagi kita, yang saya sebut 3 ilmu tadi. Ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. 3 ilmu tu kita belajar dan amal. Amalan harian kita hidup dengan 3 ilmu tu, insya-Allah kita akan dapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala buka pintu untuk kita dapat belajar ilmu agama secara mendalam dan ilmu agama sebenar, dan juga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita supaya kita dapat amal dan juga menghidupkan ilmu Allah dan Rasul dengan cara kita sampaikan kepada hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.